Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Makasih pada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kali pertama saya sampai di masjid ni. Jadi dapat berkenalan dengan orang sinilah. Tak jauh pun, dekat je. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita nak bincang beberapa isu berdasarkan kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan kepada Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Untuk pengetahuan tuan-tuan, di Jabatan Mufti Pulau Pinang ni kita ada bahagian fatwa. Fatwa ni adalah berkaitan dengan apa-apa isu yang perlu dibincangkan untuk dikeluarkan fatwa oleh jawatan kuasa fatwa. Jadi dia ada bahagian fatwa. Ada bahagian falak. Yang duk tengok anak bulan tu, yang duk edar takwim solat tu, itu bahagian falak. Maka dengan sebab itu, Jabatan Mufti juga ada satu balai cerap di Pantai Aceh. Satu balai cerap, tuan-tuan boleh pergi ziarah, boleh melawat, naik bukit sikit, naik tangga sikit. Dan di situlah biasanya ketika mana nak tengok anak bulan. Itu di bawah Jabatan Mufti. Di samping itu, banyak soalan-soalan yang datang ke Jabatan Mufti. Orang bertanya, sama ada pertanyaan itu di telefon mai, ataupun kadang-kadang dia hantar soalan melalui email, dan pelbagai lagi cara yang digunakan. Lalu kita ada satu sistem dalam web, dia panggil e-kemusykilan Jabatan Mufti Pulau Pinang. Jadi setiap soalan-soalan yang diajukan itu kita jawab kepada orang yang bertanya. Di samping itu kita masukkan dalam sistem. Tuan-tuan boleh buka. Siapa-siapa ada internet boleh buka e-kemusykilan Jabatan Mufti Pulau Pinang, akan keluarlah soalan-soalan yang pernah dikemukakan lebih daripada 1000 soalan.
Dan kebanyakan soalan-soalan yang ditanya itu adalah berkaitan dengan kehidupan seharian. Sama ada yang berkaitan dengan akidah, soalan-soalan yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ajaran sesat dan sebagainya, ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan syariah, yang berkaitan dengan fiqh, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan falak, dan lain-lain. Banyaklah isu-isu yang ditanya. Maka dengan sebab itu, kita bagi jawapan kepada mereka yang bertanya, dan seterusnya, kita masukkan juga jawapan itu dalam web, untuk sama-sama mendapatkan ilmu, sama-sama dapat merujuk sekiranya mempunyai apa-apa masalah dan kemusykilan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di samping itu, di samping kemusykilan tu, ada fatwa. Tuan-tuan taib pula fatwa Pulau Pinang. Maka dia akan keluar pula semua fatwa-fatwa yang telah difatwakan selama ini. Kadang-kadang kita pun tak perasan fatwa apa. Kita pun tak perasan. Fatwa yang sudah sama ada yang diwarta atau tidak diwartakan. Yang tak diwartakan kita sebut sebagai irsyad fatwa. Yang diwartakan, dia tertakluk kepada elemen undang-undang. Terutama kalau yang berkaitan dengan ajaran sesat, maka akan diwartakan. Dia akan terikat dengan elemen undang-undang. Jadi, dalam web juga ada fatwa. Tuan-tuan boleh rujuk kalau nak mengetahui apakah fatwa-fatwa terkini. Yang berkaitan wakaf ke, yang berkaitan zakat ke, yang berkaitan dengan masjid ke, yang berkaitan dengan pelbagai isu yang timbul. Yang berkaitan dengan isu-isu semasa yang perlu kepada fatwa. Tapi ada orang dia tak mau baca fatwa, takut. Kena kat diri dia. Contoh tadi ada orang tanya, Ustaz, ada tak fatwa tentang vape? Saya kata ada. Bukan takat vape, rokok, shisha, memang ada fatwa yang mengharamkan. Oh, dia kata kacau pula tu. Tuan-tuan, kita nak tengok, kadang-kadang orang nak tengok fatwa ni hak tak kaitan dengan dia. Hak kaitan dengan dia, dia pun rasa tak mau tengok. Tak, bukan macam tu. Kita nak lihat untuk kita beramal. Kalaulah sesuatu amalan hak kita buat tu salah, kita kena tinggal. Kerana berdasarkan pemahaman kita terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Dan fatwa ni tuan-tuan bukan buat sembrono begitu. Asasnya Quran, asasnya sunnah, asasnya kepada pandangan-pandangan ulama, ijma', qiyas dan sebagainya yang telah dibincangkan oleh para ulama. Yang kita mulakan, kalau dalam bab fiqh tu kita rujuk kepada mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab lain yang mu'tabar. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Selagi mana ia dalam ruang lingkup yang telah dibincangkan dalam hukum syarak. Itu fatwa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di samping itu kita ada media-media sosial kalau tuan-tuan nak rujuk cepat. Hari ini semua media sosial kan? Facebooknya, Instagramnya, TikToknya. Biasa kalau orang biasa dengan Facebook, FB, tuan-tuan type saja dekat Facebook tu, Jabatan Mufti Pulau Pinang. Maka keluarlah tuan-tuan, di samping kita cerita tentang apakah program-program yang diadakan dari semasa ke semasa, kita masukkan ringkasan-ringkasan fatwa. Dalam bentuk yang mudah faham, dalam bentuk rajah. Kadang dalam bentuk kita buat macam kartun sikit, bagi orang senang baca, yang telah diringkaskan. Ada fatwa situ, ada kemusykilan, soal jawab agama yang dimasukkan situ. Dan pelbagai lagi isu-isu yang ada, tuan-tuan boleh tengok sendirilah. InsyaAllah setiap hari ada saja bahan-bahan yang dikemukakan. Jadi, tuan-tuan masuk dalam Facebook Jabatan Mufti Pulau Pinang, tuan-tuan like, tuan-tuan follow. Nanti mudahlah dia akan datang. Kalau yang kita buka saja, dia akan main. Jadi kalau ada apa-apa maklumat-maklumat terbaru, juga akan dimasuk dalam itu, termasuk juga falak pun. Isu-isu yang berkaitan dengan falak. Kadang-kadang ada orang dia rasa, dia rasa falak ni berat. Falak ni berkaitan dengan astronomi, berkaitan dengan bulan bintang. Sedangkan ini merupakan ilmu yang sangat penting.
Kita nak tahu semayang duha pukul berapa? Falak. Kita nak tahu rembang, tengah rembang tu sebenarnya berapa minit yang kata tengah-tengah rembang yang merupakan waktu dilarang solat. Solat sunat mutlak yang Nabi larang. Solat waktu rembang tu, waktu matahari tengah kepala. Berapa minit sebenarnya ni? Kita nak tahu kat mana? Kita tahu daripada falak. Itu yang penting. Kita nak tahu kiblat, arah kiblat. Falak juga. Dan baru ni pun saya pergi satu masjid di Pulau Pinang ni. Biasanya falak dipanggil lah untuk menentukan kiblat. Terutama kita, masjid kita, tuan-tuan lama-lama. Terutama di pulau tu, 200 tahun. Tahun 1700 lebih tu. 1800 lebih. Duk ada semua. Hak 200 tahun, 300 tahun pun duk ada. Masjid lama-lama. Yang kadang-kala, cara ukuran dulu nak menentukan kiblat, cara yang mungkin simple dan sebagainya, kita cek balik. Dipanggil Jabatan Mufti, maka unit falak akan turun. Baru ni satu masjid tengok-tengok, tu dia serong 4 darjah. 4 darjah, kita kata kalau 4 darjah kena tukar kapet. Kan? Mana kena dia punya serong tu, kalau hak depan tu tak apa lagi, hak belakang ni mai kuih serong. Kan? Jadi maknanya, itu juga penentuan kiblat. Juga kita cerita macam mana cara pelaksanaan dan sebagainya. Ini ilmu tuan-tuan. Ilmu yang kita kena tahu. Orang dulu tuan-tuan nak tanam pokok pun dia tengok falak. Dia tengok perkiraan falak. Sebab itu mufti yang pertama antaranya merupakan orang yang ahli dalam bab falak, iaitu Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim mufti yang pertama tahun 1951 sampai 1956. Dan beliaulah tuan-tuan yang menentukan tarikh kemerdekaan Malaysia yang disebut pada 31 Ogos 1957 itu. Berdasarkan falak sebenarnya. Baik, apa pun tuan-tuan, malam ni kita nak bincang satu isu yang saya nak petik daripada kemuskilan. Soalan-soalan yang orang biasa tanya dan benar ni berlaku dalam masyarakat kita. Dan kita dah jawab dah soalan ni. Dan kita masuk dah dalam web yang saya sebut tadi, kemuskilan tadi. Tuan-tuan boleh rujuk. Dan malam ni kita nak bincang tentang perkara ini supaya masalah-masalah yang timbul itu kita dapat bincangkan bersama. Antara soalan yang ditanya tuan-tuan adalah bagaimana cara untuk menghilangkan was-was. Oh, hak ni tuan-tuan banyak. Kalau kita cerita bab was-was ni saya jumpa sangat banyak. Banyak orang terlibat dengan was-was ni. Bukan nanti orang tua. Kadang-kadang orang muda. Ada satu kes tu tuan-tuan. Saya duduk kuliah ni, duduk dalam kuliah ni. Budak tu tak nampak tua muda lagi. Dia keluar ambil wuduk. Sekali dia masuk. Basah muka, basah. Janggut basah. Tak ada 5 minit, dia keluar pula. Masuk pula, masuk. Basah pula ni. Dia tengok. Apa dia buat apa ni? Sat-sat dia keluar pula. Sekali dia masuk pula. Mentera nak habis sampai waktu isyak, kuliah maghrib isyak ni. Katanya berapa kali, tak tahu. Berapa puluh kali diulang alik, pi balik. Kau dah sakit perut ke? Kau dah sebab apa ke? Lepas kuliah tanyalah dia. Pi mana tadi? Ambil uduk. Berapa kali ambil uduk? Taklah, mula saya ambil uduk tu. Saya mainlah duduk dalam masjid, asal macam lupa niat. Saya pergilah pula ambil. Lepas tu, ambil, tak tahulah, main duduk dalam masjid ni rasa macam tadi ni, macam basuh muka tak rata. Saya pergi ambil balik. Lepas tu main masuk masjid pula, rasa macam kaki tu ada celah-celah jari tu tak kena. Saya pergi ambil wuduk lagi. Saya kata, dia awak tak terjun terus dalam kolah tu. Senang. Ini yang kata was-was. Dan was-was ni sampai satu peringkat kritikal. Ada seorang ni. Ni kawan saya, anak menakan dia. Kita tak cerita orang tua ni. Ini orang muda. Keadaan orang muda. Anak menakan dia. Ambil uduk ni. Kalau masuk bilik air ambil uduk. Dia akan cuci habis dengan kolah-kolah. Paip air tu. Batang paip pun dia cuci habis.
Lantai-lantai, dia takut najis, dia takut kotor, dia takut wuduk dia tak sah. Yang kadang-kadang wuduk dia 2-3 jam sampai terlepas waktu solat. Tu dia. Wah, peringkat teruk. Tu saya kata kat kawan saya tu, hang panggil nak menakah ambil rumah aku boleh tak? Dia kata, pasal apa? Ambil wuduk kat rumah aku lah. Pasal? Senang, tak payah basuh bilik ayak, dia basuh habis. Lawak lah dengan dia ni. Tuan-tuan, was-was. Tu belum lagi usalli fardal maghrib je 10 kali. Sampai ke ada seorang tu dicerita di Selangor lah. Dia duduk sebelah kawan, duduk usalli fardal maghrib. Yang dia pun terikut bismillahirrahmanirrahim. Maghrib sekali dengan kawan sekali. Penin habis. Punca dia apa? Was-was. Itu belum lagi orang yang was-was duk rasa bahawa tangan dia kena najis mughaladzah. Dia pegang ni mughaladzah, pegang ni mughaladzah. Sampai satu peringkat tu ada seorang ni, dia nak bersalam dengan orang pun dia takut. Pasal apa? Takut mughaladzah itu pindah pada orang. Sampai tahap macam tu. So macam mana nak hilang benda lagu ni? Tuan-tuan, was-was itu datang daripada syaitan. Itu satu key dia. Kunci dia datang mana? Sesuatu yang perlu kita tekankan ialah mereka yang mengalami penyakit was-was ni, dia kena faham. Orang yang kena penyakit was-was ni, dia kena faham bahawa sesungguhnya was-was itu datang daripada syaitan dan syaitan itu merupakan musuh manusia yang amat-amat nyata. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Surah Yasin yang kita duk baca ayat 60 sampai 61. Kata Allah, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan. Allah ta'budu syaitan, jangan duk sembah syaitan, jangan duk ikut syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Wa an ya'buduni, kata Allah, sebaliknya hampa kena sembah aku. Dan hadza siratul mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Tuan-tuan, jadi maknanya syaitan bila Allah Ta'ala kata dia ni musuh, musuh ni dia duk cari jalan macam mana cara nak menyesatkan manusia. Terutama dia syaitan ni, dia cukup suka kepada orang yang, kalau kita sebut ranking lah, yang dia paling suka, disebut dalam kitab Talbis Iblis, ranking yang setan iblis cukup suka, nombor 1 punya suka adalah orang jahil. Orang jahil dia cukup suka. Pasal apa? Pasal kadang-kadang orang ni baik tapi jahil. Senang dipesongkan. Dengan akidah-akidah dipesongkan. Punca dia apa? Punca dia jahil. Sebab tu bab ni setan cukup suka. Sebab tu saya kata tadi disebut dalam kitab Talbis Iblis, ranking nombor 1 setan suka orang yang jahil. Sebab tu menuntut ilmu tu wajib. Untuk membasmi kejahilan. Nabi SAW menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib. Wajib nak makna apa? Wajib ni makna dia buat dapat pahala, kalau tinggal dosa. Kalau tak mengaji ni tuan-tuan, tak menuntut ilmu ni berdosa. Menuntut ilmu dapat pahala. Bukan takat tu. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman salallahu bi tariqal jannah. Ukamakal, siapa yang melalui satu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkannya jalan ke syurga. Mudah masuk syurga, tuan-tuan. Dengan ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itu cara untuk kita atasi syaitan. Sebab syaitan ni kok mana pun, dia musuh. Bila musuh ni duduk cari jalan macam mana nak menyesatkan manusia. Dan antara cara wasilah yang digunakan ialah dengan mencampakkan perasaan was-was kepada manusia. Itu cara dia. Cara setan ni antara nak menyesatkan, sebab dia musuh kan, dia campakkan was-was. Allah sebut dalam Quran, alladhi waswisu fi sudurin nas. Kita duk baca selalu surah An-Nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dialah yang membisikkan
was-was, kejahatan dan sebagainya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Qurtubi ni tuan-tuan, dia ada satu kitab tafsir yang saya suka rujuk. Dulu masa saya bawa segmen tafsir di IKIM FM. Kalau siapa yang pernah ikutilah, 5 tahun setengah juga. 5 tahun setengah hari-hari, tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi, siarannya pukul 6.30 pagi waktu itu. Di IKIM FM, saya bawa tafsir. Saya bincang tafsir 5 tahun lebih. Dan antara rujukan kitab tafsir saya banyaklah yang saya rujuk. Tapi antara yang saya suka rujuk adalah tafsir Al-Qurtubi. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Sebab apa? Sebab dia banyak cerita bab hukum. Tafsir Qurtubi ini tafsir yang banyak membicarakan hukum hakam. Dia banyak berkaitan dengan diri kita. Dia akan bawa masalah-masalah, masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga dan sebagainya. Dia akan bincangkan. Itu Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ini asal daripada mana? Imam Qurtubi itu asal daripada mana? Qurtubi itu Qurtubah. Qurtubah itu Cordova. Cordova mana? Spanyol. Andalus. Satu ketika mana kegemilangan Islam di Andalus. Ulama-ulama besar Andalus. Antaranya Al-Imam Al-Qurtubi. Saya suka rujuk kitab dia tuan-tuan. Kalau tafsir kontemporari, antara tafsir yang saya suka rujuk adalah tafsir Sya'rawi. Itu kontemporari lah. Tafsir-tafsir moden ni. Baik. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika mana membicarakan tentang ayat tersebut, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Maksud dia kata apa? Dia kata yang dimaksudkan dengan waswas syaitan itu adalah seumpama doa untuk mentaatinya dengan perkataan yang halus sehingga sampai mafhumnya ke jantung hati seseorang tanpa mendengar suaranya. Benda bisikan itu dia mai terus bisik benda halui sampai ke jantung hati dia. Tu. Apatah lagi kita tahu inna syaitan yajri min ibni adam majra dam. Syaitan ni dia boleh mengalir. Kata Nabi SAW, syaitan ni boleh mengalir pada tubuh badan manusia melalui saluran darah. Satu hari, satu ketika Nabi SAW beriktikaf di masjid. Pada waktu malam, isteri Nabi sampai. Nabi pun bawa lah nak hantar isteri balik. Nabi nak hantar isteri balik, tiba-tiba terserempak dengan 2 orang laki-laki Ansar. Maka tengok Nabi, dia cepat-cepat nak lari. Tuan-tuan, nak mengelak. Nabi pun pintah mereka. Terus Nabi kata, ni isteri aku. Dia pun tengok, dia pun dengar Nabi sebut gitu, pakat terkejut. Subhanallah. Maknanya, dah wah-wah dah masuk dah. Bisikan tu dah masuk dalam diri dia. Nabi ni jalan dengan siapa lah malam-malam ni. Waktu tu pula isteri Nabi pakai niqab. Dia pun tak kenal. Nabi dengan siapa ni? Dia main. Bisikan tu ada. Hatta dia pun tengok Nabi pun main bisik lagu tu. Nabi perasan. Dia pun dah lain macam. Dia pun cuba mengelak. Nabi SAW potong. Bawa. Nabi kata, ni bini aku. Dia pun subhanallah. Terkejut. Lalu Nabi kata, inna syaitan yajri min ibni adam majra dam atau kama qala. Nabi kata syaitan mengalir tu badan manusia melalui saluran darah. Saluran darah tuan. Sebab tu kita nak kena antara nak pelihara kita daripada syaitan juga nak kena jaga pemakanan. Sebab darah daging ni dia main daripada mana antaranya? Pemakanan. Kalau kita makan benda-benda yang meragukan, dia jadi magnet kepada syaitan. Magnet. Tarik, mudah. Begitu. Kebetulan tadi ni wartawan tanya saya, soal halal ni. Dia kata, macam mana bagi komen sikit. Lah ni kalau kat Penang lagi lah, bab viral ni nombor 1. Kedai sana, kedai sini. Kan? Aspek halal bagaimana? Tu saya kata orang kita dia suka cari sedap dulu, bukan halal dulu. Tak ada masalah nak viral. Memanglah orang berniaga dia akan viral lah. Tapi kita sebagai pengguna, kita kena tengok halal dulu. Barulah kepada sedap. Tapi tak, orang cari sedap dulu baru halal.
Sebab itu kadang-kadang pernah berlaku, bukan di Pulau Pinang lah, di Perak. Saya pernah pergi satu forum halal. Mereka bagi tahu saya. Ni lepas forum tu dia cerita, dia kata, Ustaz tahu tak ni di sini dulu ada satu kedai mi bagus punya. Mi kari. Saya kata, awak apa isu dia? Isu halal awaknya. Owner dia non-Muslim. Tapi biasalah pekerja semua Islam lah. Orang Indonesia lah apa, biasalah pekerja dia. Jadi, itu apa bahasanya? Orang duk masuk semua orang kita, dia kata sedap kedai tu. Memang sedap. Hak duk masuk ni orang pakai kepiah, hak duk masuk ni orang pakai tudung labuh, pakat masuk tak kira lah. Walaupun dia tahu ni owner dia non-Muslim. Tapi tak apalah tengok semua orang duk masak, semua orang Melayu, dia kata tak apa. Sedap makan. Dan kedai tu tak ada halal pun. Tak ada pun halal ni. Chop halal pun tak ada apa pun tak ada. Tapi sedap. Kan sedapnya bazai. Satu hari itu yang berlaku tu bila dia buat serbuan apa picek, rupa-rupanya kuah mi kari ni itu daripada tulang babi. Tu dia. Nak marah kata okey, tak boleh pasal apa? Dia kata aku tak pernah habaq mu kata halal. Itu resepi aku turun-temurun punya, bagus punya resepi turun-temurun punya. Hak tu yang sedap tu. Hak tu yang balik makan teringat tu. Makan balik teringat dia. Kan? Nak marah dia pun, dia kata aku tak kata pun itu halal. Mana ada cop halal pun. Yang kita pi tu pasal apa? Kita pula salah. Yang memang sungguh, pasal apa kita tak cek dulu? Sedangkan kalau yang tidak halal, magnet saya kata tadi, magnet kepada syaitan. Sebab itu kadang-kadang kita kena tengok persekitaran kita, jangan ambil remeh benda ni. Saya dah ambil contoh mudah di sekolah. Kawasan ni ada sekolah? Ada kan? Sekolah rendah, sekolah menengah? Dua-dua ada. Menengah ada, rendah ada. Baik. Sekolah ada PIBG, betul? PIBG pergi tengok tak kantin tu. Kita tahu lah kantin biasa dia tak ambil cok halal kan? Dia ambil tak? Tak ambil kan? Tak ambil. Budak-budak makan lagi, mereka bukan tahu apa. Mereka bukan tahu halal tak halal apa. Mereka makan ya. Jadi mak pak lah nak kena ambil tahu benda ni. Persatuan lah nak kena ambil tahu. PIBG nak kena ambil tahu. Takkan tak halal semua Islam semua ni. Hak masak takkan dia nak ambil. Kita ni bila sebut halal ni, dia nampak hak tak halal itu babi je. Betul tak? Dalam pemikiran ni mana ada babi dia dah. Oh. Dia halal bukan babi saja, halal haram ni. Bukan babi saja. Tengok sos hak dia guna. Tengok kicap hak dia guna. Tengok rempah hak dia guna. Tengok tak tengok? Tengok bihun hak dia guna. Bihun hak panjang tu. Hak panjang, hak jenis, hak murah tu. Nak untung banyak. Cuba pergi cek, ada tak cok halal? Tak ada. Pasal apa tak ada halal? Cok halal. Dia minta pun tak dapat lah. Rupanya kilang bihun tu duduk tepi longkang. Tepi tandas. Dia tak atas lantai tu, anjing duduk kelitin tepi tu kan. Tobat nak dapat halal. Memang dia pun tak apply halal lah. Sebab dia tahu kalau apply pun takkan dapat. Tapi hak duk beli siapa? Kita. Orang Melayu hak beli. Dia tengok orang Melayu, orang Islam. Takkan tak halal. Memanglah orang tu Islam. Tapi bahan hak dia guna tu bagaimana? Anak-anak kita, tuan-tuan bayang, darjah 1 makan bihun lagu tu. Bayangkan darjah 1, dia tak tahu apa tuan. Benda kotor masuk dalam tubuh badan. Dengan kotornya, sebab halal ni, kalau cop halal ni, dia bukan kira halal bahan saja. Kebersihan itu juga diambil kira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ni ayat. Tengok halal ke tak ni? Ni ayat ni. Ada halal tak? Nasib baik ada. Dia berkata, Ustaz, patut padan lah. Takkan ayat pun tak tengok halal ke tak? Ayat semua halal lah. Takkan ayat tak ada halal. Ayat mestilah halal. Lagi mana bukan arak halal lah. Kan? Ayat mineral pula. Takkan hak ni pun nak kira nak kena cop halal. Tuan-tuan, cop halal ni bukan dia hanya tengok produk saja. Dia tengok tempat penyimpanan ayak ni. Dia simpan tang mana? Ada tak ruang-ruang yang terbuka yang tikus boleh masuk? Cicak boleh masuk? Menatang-menatang serangga boleh masuk? Yang masuk dalam tangki dia, lalu terus ayak masuk.
Kalau ada lubang-lubang yang menyebabkan tak bersih, maka tak akan dapat job halal ni. Itu kata halalan tayyibah. Itu penting. Sebab apa? Sebab nak lawan setan ni nak kena banyak cara. Antaranya cara pemakanan. Kalau makan tak cantik, tuan-tuan, ada unsur-unsur syubhat, ada unsur-unsur yang masalah. Macam saya sebut tadi, ada magnet kepada syaitan hadut dalam diri kita ni, dia main bisik. Dia pula lagi cantik, magnet tu lari lagi kemas. Sebab apa? Sebab ada unsur-unsur yang tak elok masuk dalam tubuh badan. Sian anak-anak kita, kecil-kecil dah wah-wah dah. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin daripada pemakanan, mungkin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, masuk waktu dah kah? Masuk waktu isyak lah. Masuk waktu isyak, kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan, insya-Allah kita sambung selepas ini. So kita berehat sebentar untuk memberi laluan kepada azan isyak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita cerita tadi tentang was-was. Apa cara mengubati penyakit was-was? Ini yang penting ni. Jadi kita bentangkan fakta tentang was-was daripada syaitan dan bagaimana syaitan ni boleh mengalir dalam tubuh badan kita, membisikkan dalam jantung hati kita. Jadi para ulama amat mengambil berat mengenai penyakit was-was ni kerana apa? Kerana kalau dibiarkan dia secara berlarutan, dia boleh menjadi satu yang lebih kronik kerana ia berkait dengan penyakit yang berkaitan dengan jantung hati kita. Oh, kalau dibiarkan tuan-tuan, dia bukan makin elok, dia makin teruk. Maka dengan sebab itu kita cuba nukilkan beberapa pandangan dan panduan daripada para ulama dalam ikhtiar untuk memulihkan penyakit was-was. Yang pertama, mengambil sikap tidak peduli. Kalau dia main wah-wah tu, tak usah peduli ke dia. Tak usah ambil pot. Mana kita biar saja wah-wah tersebut. Biar perasaan tu berlalu ya. Jangan duk fikir pasal dia. Sebagaimana yang pernah ditanya kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah mengenai ubat bagi penyakit was-was. Apa dia kata? Lahu dawa'un nafi' wa huwa al-i'rad anha jumlatan kafiyah. Dia kata bagi penyakit wah-wah itu ubat yang sangat manfaat ialah bersikap tak peduli secara keseluruhannya dalam perkara yang berkaitan wah-wah. Tu sambil peduli langsung. Bila duk main, duk bisik apa-apa, kita abaikan. Meskipun dalam dirinya terdapat perasaan was-was, selagi mana dia tak tengok, tak jelas, maka dia tak perlu ambil peduli tentang was-was tersebut. Dan kalau tak ambil peduli, insya-Allah dia akan hilang. Orang tu akan pergi. Tetapi kalaulah mereka yang duk ambil berat, ambil peduli bila mai bisikan tu, dia duk fikir pasal bisikan tu, maka was-was tak akan hilang. Bahkan bukan setakat itu, dia akan bertambah dan boleh jadi seorang tu gila. Wah-wah ni sampai tahap boleh jadi gila. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, macam ada seorang ulama ni. Bila orang tanya dia wah-wah, orang wah-wah tanya dia tentang satu masalah. Wah-wah lah. Dia kata dia solat tapi dia rasa macam dia tak niat. Dia solat dah, lepas solat dia duk rasa macam tadi aku niat dah tahu. Solat dah habis dah. Duk main duk rasa lagi. Maka seorang ulama tu dia kata apa? Hang tak payah sembahyang. Sebab tak sembahyang? Pasal gila dia kata. Pasal gila. Dah buat kata tak buat, tak gila ke tu? Ni kata-kata sinis lah. Perli, betul kan? Tak gila ke tu? Hang dah buat elok, hang kata tak buat lagi. Hang bukan jenis orang lupa. Hang tahu. Tapi duk wah-wah tu. Betul dia kata, tak payah buat langsung. Kan? Pasal apa? Pasal orang gila ni mana wajib sembahyang. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala. Kasar sikit lah. Teguran tu kasar lah. Tapi nak ceritanya memang dia akan jadi macam tu.
Bahkan kalau kita lihat kebanyakan orang kena penyakit wah-wah ni, dia akan jadi lebih teruk sebab dia mendengar bisikan syaitan. Dia ikut dia. Kita tengok tuan-tuan banyak berlaku. Jadi kalau berlaku pada kita, itu antara cara yang disebut oleh para ulama, jangan duk peduli kat dia. Jangan duk fikir tentang dia. Biar dia main kat mana pun, buat tak peduli je. Macam Nabi SAW ketika ditanya tentang seorang dia solat. Dia duduk rasa, aku batal sembahyang ke tak? Batal sembahyang ke tak? Kentut ke tak? Kentut ke tak? Nabi kata teruskan solat selagi mana dia tak dengar bunyi, selagi mana dia tak bau. Dia dah main wah-wah, duk rasa macam aku keluar angin kot no, batal kot no, batal kot. Sedangkan tak ada apa-apa sign, tak ada apa-apa tanda pun. So terus duduk layan dia, lagi hang tak dengar bunyi, lagi tak ada bau apa-apa, hang terus je. Terus duduk main, duk rasa duk ikut dia, kalau ikut dia lama-lama ambil. Dia berhenti sembahyang ambil, berhenti solat ambil sembahyang wuduk lain. Lagi main lagi jadi lagu tu balik. Sampai bila nak selesai? Tak selesai. Dia duk rasa tak puas. Sebab tu ada orang ambil wuduk dan basuh muka aja. 3-40 kali basuh muka saja. Masa wuduk tu. Pasal apa? Pasal duk layan. So yang pertama jangan layan. Yang kedua, dia kena ada kesabaran dan dia kena terus berusaha untuk menghindarkan diri daripada penyakit was-was. Kerana itu satu penyakit. Bila penyakit ni dia satu ujian. Ujian datang pelbagai bentuk. Kadang-kadang ujian dalam bentuk fizikal, sakit. Wah-wah ni juga penyakit. Maka ia merupakan ujian untuk menentang syaitan. Sebab kita tahu wah-wah datang daripada syaitan. Ni ujian untuk menentang syaitan. Dalam diuji, seseorang itu perlulah bersabar dan terus berlatih untuk menghindari penyakit was-was. Sebagaimana yang disebut oleh Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam, yang mana beliau menyebut dawa'ul waswasah an ya'taqida anna dhalika khatirun syaitani wa anna iblis huwa alladhi awradahu alayh wa annahu yuqatiluh fayakunu lahu thawabul mujahid li'annahu yuharibu aduwallah fa idza istash'ara dhalik farra'an. Kata Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam, ubat bagi penyakit wah-wah ini sesungguhnya dengan beriktikad bahawa ia merupakan godaan syaitan dan sesungguhnya dia iblis syaitan. Dialah yang sedang dibawa dan sedang diperangi dan baginya pahala seorang yang sedang berjihad kerana dia sedang memerangi musuh Allah iaitu syaitan. Dia lawan wah-wah tu makna dia lawan musuh Allah. Jihad melawan syaitan. Sekiranya dia rasa was-was, maka dia akan menghindarinya. Pasal apa? Pasal dia tahu itu jihad lawan syaitan. Itu nombor 2. Ni antara panduan lah. Banyak panduan diberikan ulama. Ni nombor 2. Nombor 3. Macam mana nak atasi was-was? Mempelajari tata cara ibadah yang sahih. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Mempelajari yang sahih daripada tata cara ibadat dapat membantu daripada penyakit was-was. Untuk kita hindarkan diri daripada was-was. Seseorang yang tak ada ilmu dalam soal agama, dia akan mudah terikut dengan trend tanpa ilmu yang benar dan akhirnya dia sendiri keliru. Maka di situ penyakit was-was akan mudah mengambil alih peranan akal dan hati dia. Lalu kerana keilmuan itu tidak ada. Maka dengan sebab itu Al-Imam Ibn Hajar menyatakan bahawa sesungguhnya was-was itu tidak akan menguasai melainkan ke atas mereka yang jahil dan kurang akal, yang tak dapat membezakan antara yang sahih ataupun yang tidak. Sedangkan mereka yang berada atas hakikat ilmu dan akal tidak akan terkeluar daripada mengikut petunjuk dan tidak pula cenderung kepada pelakuan bid'ah. Jadi maknanya kalau ada ilmu ni, dia tahu benda yang dia buat itu lagi mana perkara al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan yang dia ada itu tidak dapat dihapuskan dengan keraguan wah-wah tak akan datang. Dia tidak akan menyebabkan apa yang dibuat itu
menjadi terbatal tak? Tak usah peduli. Sebab dia ada ilmu. Tapi kalau tidak ada ilmu dan tak yakin dengan ilmu yang dipelajari, maka di situ mudahlah dia kena penyakit tersebut. Sebab itu antara lainnya kewajipan kepada kita untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu. Terutama dalam ibadat awal banyak apa wah-wah ni dalam ibadat. Dalam ibadat. Sampai dia telah bezakan niat tu hak mana. Yang untuk usolli 15 kali tu saya sebut tadi, pasal dia telah beza niat hak mana. Niat ni hak sebut ke? Hak dalam hati. Ilmu. Hak sebut tu sunatnya. Sebut tak apa, tak sebut pun tak apa. Hak wajibnya adalah hati. An-niyatu mahalluha fil qalb. Niat tempatnya di hati. Dan hati ni tuan-tuan, dia bukan ada perkataan, dia bukan ada bahasa. Dia bukan ada bunyi. Hati ni, dia bukan ada suara. Jadi pasal apa hendak ulang usalli, dia duk rasa macam tak masuk niat. Sedangkan itu tak wajib pun. Kalau ada ilmu, kalau jenis was-was ni, dia tak perlu sebut pun tak apa. Sebab apa? Nawaitu dia, kehendak dia ketika mana dia berdiri nak menghadap Allah, dia tahu bahawa dia nak solat maghrib, fardu maghrib, Allahu Akbarnya itu niat sudah berlaku. Senangnya. Niat sudah berlaku. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, dia duk rasa duk tak masuk situ. Orang nak habis 3 rakaat, dia takbir tak boleh lagi. Orang 3 rakaat lah. Sebab itu saya dulu menulis buku teks untuk sekolah pendidikan Islam. Lepas saya tulis buku teks, malah nak tulis, saya jadi penilai pula. Biasa saya cek lah tulisan-tulisan buku teks ni, nak ajak budak kat sekolah ni. Biasa dia tulis, niat wudu, nawaitu, niat salat maghrib, usalli. Saya kata, kena ubah ni. Bukan niat, lafaz niat. Kena bezakan. Itu bukan niat. Harus semua nawaitu itu bukan niat, itu lafaz. Akhirnya orang duk anggap itu yang wajibnya. Hak niat betul-betul dia tak tahu pun. Hak mana? Ilmu tu tuan-tuan, ia akan bawa kita untuk kita faham. InsyaAllah, wah-wah dapat selesai. Kalau faham betul-betul, belajar ilmu betul-betul, yakin dengan ilmu yang belajar, insyaAllah. Sebab tu saya sebut tadi bahawa kita talbis iblis kata, syaitan paling suka orang yang jahil. Orang tak ada ilmu, dia cukup suka. Orang tu baik, tuan-tuan. Tapi ilmu tak ada, lagi dia suka. Sebab apa? Orang baik ni lah yang seronok kalau nak gelincirkan daripada kebenaran. Kalau orang jahat tu, geng dia ada. Ni geng-geng orang baik ni. Kadang-kadang orang masjid. Lepas tu kita sedih bila mana berlaku seumpama itu. Jadi, kenapa betul benda ni? Dan yang keempatnya, antara cara juga untuk kita menghindarkan diri, ubat bagi penyakit was-was ni adalah memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenalah. Kenalah. Sebab syaitan ni dia selalu datang untuk membisikkan was-was kepada manusia. Maka dengan sebab itu perlindungan daripada Allah Ta'ala sangat-sangat penting dalam usaha untuk kita lawan was-was tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa Nabi SAW ditanya oleh sahabat yang mana syaitan telah datang dan mengganggu ketika mana dalam solat. Bacaan dalam solat pun dia ganggu, dalam solat pun dia ganggu. Lalu Nabi kata apa? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itulah syaitan, nama dia khinzib, yang duk ganggu dalam solat. Jika kamu rasa gangguan tu datang, maka pohonlah perlindungan Allah Ta'ala, fata'awaz billah minhu. Kamu mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala dan ludahlah bahagian kiri sebanyak 3 kali. Ludah. Ludah bukan keluar. Lihat anda ludah angin ya. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kita berdoa. Contohnya disebut dalam surah Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Allah daripada kedatangan mereka kepadaku. Juga doa yang diamalkan oleh Nabi SAW, antara doa yang banyak diamalkan oleh Nabi, setengah ulama kata kedua banyak. Yang paling banyak riwayat Anas kata Nabi yang paling banyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu paling banyak. Yang kedua banyak, kata para ulama, ialah doa, ya muqallibal qulub,
thabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya Allah, ala dinik wa ala ta'atik, di atas agamamu, di atas ketaatan kepada kamu. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita ada kekuatan jiwa kita supaya tidak dapat diwaswaskan atau dibisikkan oleh syaitan yang menguasai diri kita. Dia bisik pun tak apa, memang kerja dia, tapi kita dapat tempih. Sebab bisikan syaitan ni berlaku dalam pelbagai sudut. Hatta kita salat, bisikan dia menyebabkan orang itu hilang khusyuk. Dia ikut syaitan dia. Kan? Lepas tu jangan peduli kat dia dan buatlah sebagaimana yang kita sebut tadi, pandangan-pandangan ulama yang disebut untuk mengatasi masalah was-was ni. Sebab kalau dibiarkan, memang dia akan semakin teruk dan dia menjejaskan ibadat kita. Rugi, tuan-tuan, rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa tak nak ambil masa panjang dah lewat dah ni, lebih pada masa yang ditetapkan. Jadi sekadar itulah sedikit pembincangan kita pada malam ini. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pun maaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'di tafaruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.